Via Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz Jafri, kepada semua barisan asatizah, kepada semua ibu bapa yang hadir, kepada tuan-tuan dan puan-puan, pelajar-pelajar. Mudah-mudahan semuanya dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok kepada pemain-pemain bola sepak dunia yang terkenal dalam dunia ni, kalau daripada tahun 58, pemain yang paling terkenal dalam dunia nama dia Pele, meninggal dah 2 bulan lepas, mati orang tua lah. Dia ni main bola umur 16 tahun, 17 tahun dah wakil Brazil lah masuk Piala Dunia. Menang Piala Dunia tahun 58, menang Piala Dunia tahun 72. Bayangkan adik-adik, umur 17, umur 18 ni main peringkat dunia. Daripada Pele tu, dia main macam-macam. Sampai sekarang ni nama dia Neymar. Kalau sebelum daripada itu Ronaldo. Nak sebut nama pun susah. Romario, Santos. Ini hak Brazil punya. Daripada kecil lagi dia main bola dah. Rivaldo. Semua dua-dua belakang buat. Dia pun bukannya sekolah macam kita ni. Daripada kecil mereka masuk akademi bola. Sebab tu mereka boleh timang bola, boleh bawa lari bola. Cuba tengok Ronaldo main bola, lah gemuk dah Ronaldo, pencen dah. Oh hebat. Pemain yang paling tua yang masih main pada masa itu Romario nama dia. Zico. Adik-adik ni tak kenal Zico, zaman saya kenal. Piala Dunia dulu Zico. Mereka ni mengeksport pemain-pemain bola. Satu dunia mereka eksport. Di Malaysia ada pemain Brazil, Singapura ada Brazil, Indonesia ada pemain Brazil. Sampailah ke Eropah pemain-pemain Brazil dan menghasilkan pendapatan berbilion-bilion dolar Amerika, hantar balik ke negara mereka, Brazil. Yuran perpindahan saja, income tax saja dapat kepada si pemain, dapat kepada ejen dan balik kepada negara mereka, Brazil. Begitu juga dengan negara Argentina. Mereka ni kat Lehau main bola pada kecil. Memang dilatih untuk main bola. Zaman dulu yang paling terkenal bola mereka Maradona, pun meninggal dah. Dulu Maradona ada, kemudian ada pemain-pemain sampai sekarang ni nama dia Messi, pemain terbaik dunia. Dia pun bukan pergi sekolah macam kita ni. Mereka kerja mereka main bola, kuih bola, tendang bola, sepak gol, bagi penalti masuk, gelecek bola. Akhirnya mereka mengeksport pemain-pemain bola sepak ke seluruh dunia. Negara China, hari ni adik-adik tengok negara China. Mula-mula China ni dulu dia komunis. Dia bukan campur dengan orang, dia hai dia. Bila dia mula membuka pintu luar kepada dunia luar, China hari ni tuan-tuan, bersepak China.
Kereta Cina pun ada, motosikal Cina pun ada, televisyen Cina pun ada. Murah pula tu. Televisyen murah RM99.90. Beli 2 hari meletup. Sampailah teknologi canggih hari ini, mikrofon daripada Cina, handphone daripada Cina, kapal terbang Cina buat. Dan adik-adik, zaman saya dulu tahun 70-an, masa tu Cina hujung tahun 70-an, awal tahun 80-an, Cina baru masuk dalam bidang sukan. Dia masuk dalam badminton. Pemain yang paling terkenal masa itu Yang nama dia. Sekarang dah jadi nama raket Yang. Kemudian Zhao Jianhua, Liu Jin, semuanya ada. Sampailah sekarang pemain Cina conquer Chen Long, Chen Hong, Lin Dan. Adakah mereka ni baru belajar tahun lepas kemudian jadi juara dunia, juara Olimpik? Tak. Mereka daripada kecil dah. Kerja mereka main raket, kerja mereka main gimnastik. Budak kecil-kecil ni tuan-tuan dilatih menjadi ahli gimnastik. Terlompat terkangkang, terlompat terkangkang. Dan bila dah besar, mereka lepaskan masuk dalam sukan. Dan mereka kontrol sukan. Sukan Olimpik ni, bawah pada Amerika, Cina. Atas pada Amerika, Cina. Duk berlawan. Cina, Amerika. Cina, Amerika. Dan mereka memperolehi pendapatan berbilion daripada sukan saja. Akhirnya tuan-tuan, hari ini mereka bukan setakat menguasai badminton. Cina hari ini menguasai bola sepak. Mereka mempunyai kelab-kelab liga bola sepak yang paling kaya di dunia, selain daripada negara Arab. Hak Cina nu lagi mahal tuan-tuan. Gaji mahal-mahal semua, hebat-hebat semua ni. Dan mereka dilatih untuk menjadi pemain sejak daripada kecil saja lagi. Ustaz Kazim ni nak cerita apa? Ada ceramah agama, tapi cerita pula Maradona kejadah apa? Saya nak bawa satu bentuk pemikiran pada tuan-tuan. Anak kita masuk tadika 5 tahun, 6 tahun masuk pasti, 7 tahun masuk sekolah rendah, 13 tahun masuk sekolah menengah, sampai SPM 17 tahun. Lepas tu dia jadi apa? Hebat kata ya. Jadi apa? Daripada umur 6 tahun sampai umur 17 tahun masuk sekolah, dia jadi apa? Selepas 17 tahun baru decide. Oh, ni orang bandak baru ambil keputusan. Hang nak jadi apa? Selepas 17 tahun. Selepas habis tingkatan 5 baru bincang dengan pak. Ayah, nak ambil kursus apa ni? Ayah kata, hang ambil doktor. Tak minat lah ayah nak belah kepala orang. Hang ambil farmasi. Farmasi lagi teruk ayah, nak nama hafal semua ayah, pening kepala. Hampir jadi cikgu. Pergi kursus di Maktab, Institut Perguruan. Waktu nak 18 tahun baru decide nak buat apa. Masa itu 18 tahun dah tua. Kawan-kawan dah menikah. Umur 22 kawan dah menikah. Umur 23 kawan tu dah ada anak dah. Balik raya duk dukung anak dah. Lah, ada anak dah dong. Aku dah ada anak lepas SPM aku nikah dah. Hang dah lagi aku duk mengaji ni, duk penit. Mai kawan nu pula naik motor RX pula, X1R pula. Yang dia ni pula duk mengaji lagi, duk menung. Tuan-tuan, aku berhenti sekolah aku pun nak rasa juga X1R. Aku pun nak merasa agak lato-lato. Astaghfirullahalazim. Tadi saya ceramah di Kuala Lumpur, saya ceramah di Putrajaya pagi tadi, tengah hari ni. Mereka tanya saya, Ustaz pandai main lato-lato? Menatang apa lato-lato? Oh, menatang tu baru saya tahu. Oh, tak tahu, tak erti main.
Tuan-tuan yang saya hormati, kita hari ini membentuk manusia nak jadi orang selepas habis SPM. Pada masa umur 20, umur 22, umur 23, masa tu dah fikir gatai nak menikah, masa tu dah fikir nak kerja, masa tu saya nak cakap tentang, sebab tu saya hari tu saya nak tanding ahli parlimen, orang marah saya. Orang maki, kutuk, agamawan lah, apa bala semua. Saya nak bawa satu pahaman, kenapa kita tak latih menjadi doktor sejak umur 7 tahun. Buatkan satu akademi sekolah, buatkan satu bentuk pendidikan, sekolah untuk melahirkan doktor. Daripada kecil dia cerita bab doktor. Macam mana nak jadi doktor, macam mana nak jadi MA, macam mana nak jadi nurse. Ini tempat dah. Ni belajar teruk-teruk lah pergi bawa Grab hantar makanan. Bukan saya nak hina tuan-tuan, budak-budak yang dia hantar Grab food tu, saya tak hina, tu rezeki depa. Tapi kalaulah hang kerja belajar sampai 11 tahun, 12 tahun hang duduk di sekolah menengah, akhirnya hang nak kerja Grab food saja, betul sah sekolah dulu. Ambil lesen, belajar baca Waze apa semua, habis hantar. Kalau itulah bentuk pendidikan kita, cuba daripada kecil, yang ni untuk melatih jadi askar, yang nak melatih jadi polis. Umur 7 tahun dah masuk dah akademi polis. 18 tahun, selama 12 tahun aku belajar jadi polis, selesai masalah. Ini umur 20 baru nak masuk askar. Anak saya tuan-tuan 22 tahun masuk askar. Oh, dia kata, Ustaz ayah, oi itu saja 6 harakat. Duk berguling atas jalan tol. Seorang buat salah, semua kena berguling. Tak ada rehat ke San? Mana ada Ustaz? Ayah, itu rehat macam mana? Ada lah rehat, tapi rehat dia duk terkangkang, kepala letak di jalan, punggung ke atas. Kita rukuk macam tu, depa bawah lagi. Itulah tangan tak kat belakang lagu tu. Itulah cara rehat. Bapa saya kata, orang Perak kalau benda hebat, bapa. Dia tak sebut mak, dia jarang sebut dia. Kita latih menjadi pegawai askar bermula pada 7 tahun sampailah umur 18 tahun. Hang berlatih jadi tentera, pegang senapang, hang latih macam mana nak bawa kereta kebal, hang berlatih sampai umur hang 20 tahun, lepas tu hang kerja. Kamu nak buat bidang apa? Saya Ustaz, saya nak ambil bahagian bidang sains, saya nak jadi saintis. Umur 7 tahun dah cerita dah buat sains. Sekarang ni di sekolah rendah, di sekolah menengah, kita belajar pelajaran yang kita tak pakai selepas habis sekolah. Saya duk tengok anak saya tu, dia balik, dia bawa buku. Ayah, macam mana nak buat ni? Saya pun tunjuk pandai, pak Superman lah. Mana boleh tunjuk lemah. Ni senang ni. Kalau tak nak bunyi langsung pun boleh. Pom boleh saya cakap. Rupanya dia tanya dekat saya matematik tambahan. Saya pun nak jawab. Saya kalau jawab tak kena, dia naik angin. Tak apalah ya, tanya mama lah. Punya seksa tuan-tuan nak jawab matematik tambahan. SPM dia dapat A1, A+ pak lah. Sekarang dia belajar di maktab, ambil bahagian pengajian bahasa Melayu. Tak ada kena-mengena pun dengan matematik tambahan. Lah dia duduk di maktab, dia ambil pengajian bahasa Melayu. Ada tentang mengesalah ada matematik tambahan. Yang ada fikir sampai pecah kepala tu pasal apa? Yang ni yang saya nak cakap. Kalau saya jadi menteri ke, ahli parlimen ke, kita berbahas bawa benda ni.
Kalau tak boleh dalam peringkat Malaysia, buat dalam satu peringkat, satu kawasan je. Yang ni untuk jadi cikgu sekolah, umur 7 tahun, belajar dah macam mana nak kontrol budak-budak. Umur 7 tahun, belajar dah macam mana nak mendidik kanak-kanak, macam mana nak didik. Sampailah dia habis 18 tahun, dia boleh jadi cikgu sekolah dah. 12 tahun, 13 tahun, dia ambil bidang pendidikan saja. Selesai tuan-tuan. Umur 19 dia boleh menikah, umur 21 dia beranak. Ini kita duk belajar tinggi-tinggi, belajar habis-habis tak tahu nak jadi apa. Sebab tu dia ada bidang pengkhususan. Tak apa, kita tengok kereta Ustaz, bukan senang ni. Pelik dia PHA 7714. Okay. Dah, lihat daripada lampu dah. Tengok saya balik. Lepas ni siapa pula lah nak lalu lepas ni tuan. Saya nak suruh tuan-tuan fikir. Kita sekarang ni berada pada satu zaman yang sangat dahsyat. Tuan-tuan nampak kereta ni? Kalaulah dia umur 7 tahun sampai tingkatan 5, dia belajar jadi mekanik, dia pakar kereta. Dia boleh buat kereta, dia boleh repair kereta, dia boleh jadi engineer kereta. Daripada umur 7 tahun dia adalah pakar kereta, sampailah 18 tahun umur dia. Dia hanya ambil bidang jurusan kereta saja. Dia ambil jurusan otomotif saja. Macam adik-adik sekarang nak jadi ulama, daripada 7 tahun sampai 18 tahun umur dia, belajar agama je, umur 19 tahun boleh jadi mufti dah. Boleh jadi ulama dah. Pasal apa? 13 tahun tak ada kitab, 13 tahun belajar sungguh-sungguh. Ini bentuk yang kita kena fikirkan dalam pendidikan kita. Membuat suatu bentuk pengkhususan dalam pelajaran. Pengkhususan dalam pelajaran untuk menyediakan peluang pekerjaan, menjadi pakar, menjadi orang yang dah duduk dalam satu bidang. Kita takkan ketandusan. Doktor tak ketandusan, ulama tak ketandusan, cikgu tak ketandusan, pakar-pakar tak ketandusan, technician tak ketandusan. Inilah tuan-tuan yang perlu difikirkan. Kita dah berada dalam sistem pendidikan ni berpuluh-puluh tahun. Hasilnya sama juga. Sama je. Teknologi masih ambil teknologi orang. Nak beli kereta kebal, nak beli kapal terbang, tetap beli yang orang punya. Nak beli kapal perang, tetap ambil daripada orang punya. Nak beli handphone, tetap beli pada Apple. Tak pernah beli pada Tebikai. La ilaha illallah. Sebab kita tak dilatih daripada kecil untuk itu. Berbeza dengan negara lain, mereka membuat pengkhususan 5 subjek saja yang mereka belajar. Yang lain tak payah belajar, kau tumpu bidang ni. Kita sekarang tuan-tuan ada 10 subjek, 13 subjek, 8 minimal subjek. Apa nak jadi budak-budak? Dia pecah kepala. Budak-budak ni lah kena hafal Quran, mereka lah kena ambil madah, kena ada SPM, tak ada SPM tak boleh belajar. Pecah kepala budak tahfiz. Buat bidang untuk melahirkan ulama, tak payahlah SPM. Nak belajar matematik tambahan, kerja ada apa? Nak belajar biologi, pasal apa? Bukan nak jadi doktor. Tuan-tuan yang saya hormati, saya cakap macam ni sebab saya takut tuan-tuan, bidang kita ini semakin lama semakin jauh ketinggalan negara kita. Sebab Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 60. Allah sebut dalam surah Al-Anfal tentang penyediaan ketenteraan. Dan manusia, kita orang Islam, disuruh membuat persiapan, menjaga perbatasan. Ada dalam ayat yang lain, Ali Imran ada sebut. Allah Ta'ala suruh kita isbiru warabitu wasabiru, apa semua tu. Hendaklah kamu sabar, hendaklah kamu istiqamah
dan hendaklah kamu menjaga perbatasan negeri kamu. Dalam surah Al-Anfal ayat 60 Allah Ta'ala kata, buatkan persiapan, bersiap siagalah kamu dengan tentera-tentera yang berkuda, buat menghadapi dan menakutkan musuh-musuh kamu, sama ada musuh yang kamu tahu atau musuh yang kamu tidak tahu. Dan sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui. Dan Allah Ta'ala menyuruh kita membuat persiapan. Membuat persiapan ni tuan-tuan, bukan kita beli senjata. Kita beli senjata, mereka tahu rahsia kelemahan senjata yang mereka jual. Kalau kita faham kepada ayat ini, dia suruh kita buat sendiri, supaya rahsia kekuatan senjata hanya kita saja yang tahu. Tapi sayang tuan-tuan, kenapa saya cakap macam ini? Sebab kita sekarang berada di zaman fitnah, di zaman akhir. Allah Ta'ala sebut fitnah berkali-kali dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Isra ayat 60 Allah Ta'ala sebut tentang fitnah. Allah Ta'ala sebut innama amwalukum wa auladukum fitnah. Cerita tentang fitnah ni banyak, yang kita sebut sebagai fitnah akhiruz zaman, yang kita duk baca walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, banyak. Okey, fitnah ni banyak tuan-tuan. Sebab tu orang Islam kena jaga sungguh. Sampai satu masa orang Islam dah tak suka dengan Islam. Dia tak suka dengan Islam. Dia kata negara yang paling miskin Islam, kutip zakat tiap-tiap tahun tapi miskin juga. Negara yang paling mundur Islam. Negara yang paling banyak bergaduh sama sendiri Islam. Negara yang menjadi susah kepada orang lain minta kerja di negara lain, dia rakyat lain tapi minta kerja di tempat lain, negara Islam. Dia kata apa yang ada pada Islam? Hari ni ada orang dah berani cakap macam itu, sampai ambil keputusan keluar pada Islam. Sebab dia kata dia malu jadi orang Islam. Tuan-tuan, jangan salahkan Islam, jangan salahkan Allah. Potensi untuk jadi orang hebat semua ada di negara Islam. Cuba tuan-tuan tengok di Afrika, orang selalu membandingkan buruknya Islam. Dia nampak Somalia, dia nampak Ethiopia, dia nampak Sudan, dia nampak Afrika, negara miskin, kebuluran dan sebagainya. Tapi dia lupa Afrika dijajah oleh Itali, dijajah oleh British. Afrika dijajah oleh Perancis, dijajah oleh negara-negara ini. Kalaulah Afrika tu tak ada apa perlunya British pergi jajah? Apa perlunya tuan-tuan Itali pergi perjajah? Apa perlunya tuan-tuan Spanyol pergi jajah? Apa perlunya tuan-tuan Perancis pergi jajah? Kalaulah Afrika tu miskin, buat apa dia orang pergi menyemak katil? Sebab di Afrika tu ada emas, di Afrika tu ada berlian, di Afrika tu ada arang batu. Allah bagi pada Afrika. Potensi untuk berjaya ada ke Afrika. Ambil hasil bumi ni, bangunkan negara kamu. Tapi apa yang berlaku? Yang berlaku ialah sesama mereka merebut kuasa. Akhirnya arang batu, emas, berlian dapat dekat negara-negara tadi. Negara-negara tadi jual senjata. Engkau pergi bunuh sama-sama engkau pergi perang sama-sama engkau nak beli senjata, kita orang ada, engkau bagi emas engkau bagi berlian engkau. Negara mereka kaya, negara tadi huru-hara sampai rakyat dia jadi pelarian, jadi kebuluran. Bukan salah Allah, salah kamu nak rebut kuasa sampai bergaduh, halau rakyat sendiri, bunuh rakyat sendiri, rakyat lawan pula nak dapat senjata. Yang ni jual senjata, negara ni jual senjata, nak dapat senjata jual harta negara,
bagi pada mereka. Negara-negara yang buat senjata jadi kaya, negara yang berperang macam Afrika tadi sampai sekarang tak membangun-bangun. Tuan-tuan pergi pada negara Arab, negara tu panas, padang pasir, batu, tanam pokok betik tak hidup, tanam kelapa sawit tak hidup. Macam mana nak jadi maju ustaz? Kami ni banyak padang pasir. Ya, padang pasir banyak, tapi minyak bersepah di laut. Potensi untuk Arab menjadi hebat ada. Allah Ta'ala bagi bertrilion-trilion tong minyak petroleum, dan mereka sepatutnya boleh jadi hebat, jadi kaya. Orang Arab, tuan-tuan tengok di antara negara yang paling kaya dalam dunia, Qatar, Kuwait, negara yang kaya ni, Saudi. Walaupun negaranya panas, walaupun batu bata saja negara, bukit gunung ganangnya, tapi di laut punya banyaknya minyak. Apa yang mereka buat? Mereka berhibur dengan wang yang begitu banyak. Mereka main bola dengan begitu banyak. Mereka bayar gaji pemain bola sepak setahun 1 bilion gaji dia. Bayangkan seorang pemain bola sepak, main bola sepak, gaji dia hampir 1 bilion setahun. 1 bilion ni kalau bagi dekat Ustaz Japri, selesai masalah. 1 bilion setahun gaji saja, belum masuk rumah, belum masuk kemudahan. Mereka buat stadium bola berpuluh-puluh bilion. Habis-habis Piala Dunia dia roboh stadium. Buat stadium hanya untuk main bola sepak sebulan, lepas habis roboh, berbilion rugi. Perbelanjaan yang terlalu besar. Mereka tak fikir nak membangunkan sekolah mereka, membangunkan ketenteraan mereka, membangunkan kehebatan mereka. Yang kaya siapa dia? Yang main bola. Yang kaya siapa dia? Yang buat stadium. Masa mereka main bola panas, mereka pasang aircon dalam stadium mereka. Bayangkan dalam stadium bola sepak kat Nak, pasang aircon kat Nak oi. Habis-habis bola sepak habis, buka pula, tinggal padang aja, stadium buka pintu tempat lain pula. Kayanya mereka berlumba-lumba membina bangunan paling tinggi dalam dunia, berpuluh-puluh trilion duit habis. Sayang tuan-tuan, kalau dia bantu umat Islam di negara lain, selesai masalah. Allah bagi minyak dekat depa. Ustaz, Bangladesh miskin, minyak tak apa banyak, biji timah tak ada, yang ada timah Fatimah B, Muguribur Rahman. Tak mana faham? Tak faham sudah. Bangladesh Ustaz, tak ada apa, arang batu tak ada, berlian tak ada, tak banyak Ustaz. Tapi saya jawab, Bangladesh orang banyak, aset yang besar ialah orang. Rakyat Bangladesh cukup ramai, padat dalam dunia. Orang boleh menghasilkan duit. Macam mana Ustaz? Dia hantar rakyat dia kerja dekat Arab Saudi. Daripada tukang cuci lantai masjid sampai jaga bangunan, duk cuci sampah tepi jalan, duk daripada airport turun-turun tu Bangla lah. Berapa juta yang kerja dekat Arab Saudi. Saya dululah, rasa 15 tahun dulu, waktu tu depa tak besar lagi kat Masjidil Haram tu. Saya duduk dekat satu hotel, nama dia Fatah Hoda nama dia, dekat dengan Babul Fatah. Turun-turun Babul Fatah, nampak hotel Fatih Hoda. Kemudian ada Bilal restoran, saya suka makan roti dia. Tiap-tiap kali saya pergi, saya duduk dekat Fatih Hoda tu, dah roboh dekat Pasar Zeng. Saya pun heret beg naik atas hotel, main budak Bangla.
Saya pun cakap Arab dengan dia. Lepas tu saya tanya, boleh cakap apa lagi? Dia kata bahasa Inggeris. Oh bagus. Lah dia cakap Melayu dengan saya. Saya simpang pulai kerja juga. Lah, dah kerja di mana? Kuari itu, Cameron Highland punya anak itu, kirang batu tepi jalan punya. Saya kerja 5 tahun. Haram jadah tu hang. Yang aku duk cakap dengan hang punya pulung, cakap hang tak bagi tahu kat aku. Dia boleh cakap Melayu, dia boleh cakap Rusia, dia boleh cakap Turki, dia boleh cakap bahasa Inggeris, apatah lagi bahasa Arab. Di Malaysia saja tuan-tuan, orang Bangla ada berapa juta? Tuan-tuan tak nak kira. Menantu kita pun seorang. Menantu kita pun seorang. Anak kita darah menikah dengan Bangla lah. Punya ramai orang Bangla. Di Kedah ni mungkin tak ada kot. Belah-belah sini tak ramai. Pergi belah Kuala Lumpur tu, raya, depo semua. Pergi KLCC ni. Ni dekat Dakar ke KL ni. Naik bas bau depo semua. Macam bau bawang. Semua depo semua. Saya duduk seronok sekarang tuan-tuan. Bas free. Masalah dia orang Malaysia naik bas. Siapa yang dapat free? Bas belah-belah bandar-bandar besar tu, kita menyediakan kemudahan pengangkutan kepada rakyat dengan perkhidmatan bas percuma. Agak-agak siapa naik bas free tu? Orang kita tak naik, semua naik motor. LC, Kris, SAE, Spy, Bersepai. Kita menyediakan jamuan nasi rahmat dengan harga RM5. Agak-agak siapa yang balur nasi tu? Kak Leha nak makan nasi tu, ngam-ngam balik rumah. Kak Leha makan ke kederam, tak apa. Di Singapura banyak Bangla. Seluruh dunia dia ekspor. Agak-agak kalau 1,000 seorang hantar balik ke Bangladesh, pekerja di Malaysia, Bangladesh ada 10 juta. Adik-adik, 10 juta darat dengan RM1,000, berapa bilion dihantar balik kat negara Bangla dah. Yang mana ada handphone kira RM1,000 darat dengan 10 juta, agak-agak berapa bilion. Tak larang nak kira orang saya, kalkulator pecah, kosong banyak kan. Berbilion tau. Berbilion. Hari ini kita berbangga. Kita berjaya menarik pelabur asing, membina kilang dalam tempat kita. Inilah kemajuan kita. Kita tarik pelabur, buka kilang di tempat kita. Pekerjanya siapa? Asrama untuk mereka dapat tak? Dapat. Gaji dapat tak? Mereka hantar balik kat mak pak mereka di kampung. Habis tu kita buat apa? Padi kita rosak, bendang ditukar jadi kilang, hasil pengeluaran padi tak banyak sebab dah tukar status jadi kilang. Akhirnya beras tak ada, orang makin ramai nak makan. Yang datang tu pula semua gajah-gajah, semua perut besar-besar semua ni, nak makan apa lagi? Akhirnya beras tak cukup, telur pun tak cukup. Ni pemikiran ni, adik-adik kena fikir. Sebab tu saya nak jadi ahli parlimen. Orang kutuk pula. Benda ni saya nak bahas dalam parlimen. Mesti tuan-tuan speaker suruh duduk. Duduk yang berhormat, yang berhormat. Duduk yang berhormat. Peraturan mesyuarat yang berhormat. Duduk yang berhormat. Sampai bila? Jangan kata Allah menzalimi negara Bangladesh. Allah Ta'ala bagi orang Bangladesh adalah orang yang paling pintar dalam dunia. Dia mari ke Malaysia, dia boleh cakap bahasa Melayu. Dia pergi Arab, dia boleh cakap Arab. Dia pergi Singapura, dia boleh fasih bahasa Inggeris. Dalam tempoh 2 tahun, dia boleh cakap macam-macam bahasa. Bangsa yang paling cekap ialah Bangladesh. Adik-adik jangan duk hina Bangladesh. Sebab tu adik-adik kalau turun pergi Bangla, orang main tegur, apa khabar? Hang apa khabar? Bangla nyembang kita. Kawan-kawan dia semua tengok dia. Rupanya dia pernah kerja kat Malaysia. Jadi kalau negara itu tidak ada hasil bumi, Allah Ta'ala bagi pada negara itu hasil daripada rakyat. Dan orang Bangladesh adalah orang yang paling kuat bekerja.
Di lebuh raya mereka bekerja, buat bangunan mereka buat kerja, mereka kuat. Dengan wang yang mereka dapat itu mereka membangunkan negara mereka. Kalaulah mereka ekspor 100 juta rakyat bekerja di luar negara, 100 juta hantar balik RM1,000, ada berapa bilion kerajaan mereka dapat dalam sebulan. Masya Allah. Tuan-tuan, di tanah Melayu Allah Ta'ala bagi apa untuk kita maju? Allah Ta'ala bagi minyak, Allah Ta'ala bagi emas, Allah Ta'ala bagi biji timah, Allah Ta'ala bagi tanah. Semua sebab untuk berjaya ada di Malaysia. Jadi jangan cakap bahawa Allah Ta'ala menzalimi negara Islam. Tak. Allah Ta'ala bagi semua cukup dah. Cuma sayang tuan-tuan, kita tak gembelengkan hasil-hasil bumi yang Allah Ta'ala bagi pada negara-negara kita untuk mengembang dan menguatkan ajaran Islam. Dan yang kita memilih ialah untuk berbunuh-bunuhan, berperang-perangan sesama Islam. Tuan-tuan yang saya hormati, itu yang pertama. Yang kedua, tahun 1950-an 1950-an tuan-tuan, kebanyakan negara masih lagi belum merdeka. Tahun 30-an, tahun 40-an, negara-negara Islam dijajah. Dan negara-negara penjajah ada beberapa buah negara. Pertama, British. Ini negara penjajah. Kemudian Spanyol. Kemudian Perancis. Ini negara penjajah. Kemudian Portugis. Ini negara penjajah. Kemudian dia ada Italy, negara penjajah. Negara-negara inilah yang membeda-bedakan dunia. Adik-adik, membeda bukan membedak. Bedak duk bahagi-bahagi. Indonesia, Belanda, engkau ambil Indonesia. Spanyol, engkau ambil Filipina. Tanah Melayu, British ambil. Perancis, engkau ambil Kemboja, engkau ambil Vietnam semua. Laos, kau ambil di sana. Arab, bahagi dekat British. Arab, bagi dekat Itali. Daripada negara Syam yang begitu hebat, dipecah-pecahkan negara Syam kepada Syria, dipecahkan menjadi Lebanon, dipecahkan menjadi Jordan, akhirnya dipecahkan jadi Palestin, Palestin dipecahkan pula jadi Israel. Siapa yang membedakan negara ini? Negara-negara penjajah yang saya sebutkan. Adakah mereka menjajah itu sebab mereka nak mencari rempah? Kita belajar dalam sejarah dulu, Portugis datang ke tanah Melayu Melaka sebab nak mengawal perdagangan rempah ratus. Apa tuan-tuan ingat Cristiano Ronaldo tu makan halba kan? Tuan-tuan ingat dia makan kari ala gapas kan? Tak. Mereka datang untuk membawa agama mereka. Sebab itu bila dia sampai saja, Alfonso di Albuquerque itu sampai, apa dia buat? Robohkan masjid. Apa dia buat? Robohkan istana kerajaan Melaka. Apa dia buat? Dia ambil batu nisan, dia ambil masjid, dia ambil kubur-kubur raja-raja orang Melayu, dibinakan kota Apamosa. Dan dia tidak tinggalkan sebarang sejarah tentang Islam. British, dia jajah negara China. Dia pergi ke negara China, sebab tu dia ada perang candu di China. Tetapi bila dia masuk negara China, dia tak roboh pun tembok besar China. Sampai sekarang masih ada. Dia tak roboh pun Forbidden City, kota larangan yang berusia beribu tahun. Sampai sekarang ada. Ada tinggalan-tinggalan sejarah yang sangat berharga di negara China. Patung, terakota, sampai sekarang tu ada.
Sampai sekarang ada istana kerajaan dinasti Ming, dinasti Q, semuanya tu ada. Sampai sekarang dia tak robohkan. British, dia pergi ke negara India, dia jajah negara India. Daripada Gujarat, daripada Goa sampai ke Hindustan, ke Kashmir. Dia jajah tuan-tuan negara-negara ni. Dan dia tak rosak pun istana Taj Mahal. Dia tak rosak pun tuan-tuan sejarah-sejarah kerajaan Hindu. Tetapi kenapa bila dia menjajah negara-negara Islam, dia rosakkan monumen dan mercu tanda Islam. Adik-adik pergi melawat di Melaka, mana dia? Istana Raja Melaka? Tak ada. Mana dia? Masjid yang lama-lama yang berusia ribuan tahun di Melaka? Tak ada. Sebab apa? Sebab mereka datang, mereka menghapuskan tanda-tanda Islam di negara-negara yang mereka jajah. Dahsyat tuan-tuan. Sebarang tanda yang berkaitan dengan Islam mereka bersihkan. Subhanallah, Masya Allah tuan-tuan. Ya. Umum Ustaz. Sekejap. Baik. Okey. Tak apa. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Tak mana tu lupa. Kadang-kadang mereka sendiri yang robohkan monumen, tanda-tanda kebesaran kerajaan Islam supaya tak nampak Islam di negara tu. Dan kadang-kadang mereka menggunakan orang Islam untuk merosakkan tanda-tanda kebesaran Islam di negara tu. Yang ni lagi dahsyat. Ada ke Ustaz? Mereka menggunakan orang Islam merosakkan tanda-tanda Islam. Ada. Tuan-tuan pernah tahu tak? Mereka nak robohkan makam Nabi. Tuan-tuan tahu? Tuan-tuan pernah baca ada sejarah makam Rasulullah tu nak ditutup, nak diubah pintu tempat lain, bukan dekat Masjid Nabawi? Tuan-tuan pernah belajar ada sejarah telaga air Zam-Zam tu ditutup, dikambus dengan alasan ada penyakit taun? Tuan-tuan pernah tahu tak makam rumah kelahiran Nabi tu nak dirobohkan? Tuan-tuan tahu tak binaan kubur Khadijah isteri Rasulullah diratakan? Makam mak Nabi pun diratakan. Sampai telaga Nabi habis ditutup. Tidak ada lagi tuan-tuan tanda-tanda yang besar. Nasib baik dibantah beberapa tempat oleh Kesatuan Negara-Negara Islam. Jangan tutup. Akhirnya rumah Nabi mereka buat library penuh dengan taik burung depan ya. Stesen bah dulu ni. Dahsyat tuan-tuan. Sebab tu saya nak cakap pada tuan-tuan, musuh Islam dia tak suka dengan kita. Ayat yang saya bacakan tadi, walan tarda. Dan tak sukanya Islam mereka pada kita bukan sikit-sikit anak punya benci. Mereka benci sungguh. Sebab itu Allah Ta'ala kata, wahai orang Islam, buat persiapan. Sebab kamu tak tahu siapa musuh kamu. Tahun 50-an, tahun 40-an tuan-tuan, lain bentuk dia. Mereka membawakan kepada kita kekayaan negara-negara Islam, dibawa balik ke tempat mereka. Akhirnya orang Islam jadi miskin. Ketinggalan yang di kampung dengan yang di pekan, walaupun dalam satu daerah yang sama, ketinggalannya hampir 20 tahun. Yang di pekan ada jalan tar, yang di kampung tak ada apa, elektrik apa pun tak ada. British, dia divide and rule kata orang. Dia pecah dan perintah. Yang orang Islam duduk tempat yang miskin-miskin. Nak membangunkan tempat tu makan masa yang panjang tuan-tuan. Mereka buat sungguh untuk kita. Kita saja yang tak sedar tuan-tuan. Kita tak sedar. Dan sebelum mereka balik ke negara mereka, mereka pastikan bahawa orang-orang Islam yang mereka tinggalkan akan berperang sampai mati, akan bergaduh sampai mati, dengan mereka meninggalkan sistem
yang orang Islam duk pakai sampai sekarang. Dan inilah hasil dia tuan-tuan. Kita akan bergaduh 24 jam hanya kerana masalah pangkah saja sampai sekarang. Tak bolehkah kita bersatu untuk bangunkan anak bangsa kita tanpa mengira perbezaan ideologi politik? Bangunkan ekonomi, bangunkan ketenteraan, bangunkan pendidikan. Tak payah fikir lagi dah. Tapi sayang tuan-tuan, kita kerjanya nak menjatuhkan kita sesama kita sampai bila-bila. Hasil apa yang ditinggalkan oleh penjajah. Tuan-tuan yang saya muliakan, kadang-kadang Al-Quran kita tak tadabbur. Afala yatadabbarun Al-Quran. Allah tanya kat kita, apakah kamu tidak mentadabbur Al-Quran? Okey, saya diminta untuk mengumumkan pelancaran kutipan dana untuk kita punya pembangunan sekolah. InsyaAllah tuan-tuan, saya minta pada para petugas dipersilakan untuk melancarkan, untuk buat kutipan dana. Baik tuan-tuan yang saya hormati, balik yang tadi balik. Allah soal kita, adakah kamu tidak mentadabbur Al-Quran? Allah tak tanya apa kamu tak tafsir Quran. Allah tanya tadabbur. Tadabbur lain, tafsir lain. Tadabbur lah. Kenapa tak tadabbur? Ustaz, contoh tadabbur tu apa Ustaz? Ni dia. Allah berfirman, wasna'il fulk bi'ayunina wa wahyina. Hai Nuh, buat kapal dengan pemerhatian, dengan wahyu daripada kami, buat kapal. Okey, orang kita faham buat kapal. Kak Leha pernah tahu kapal itu besar mana? Abang Bidin tahu tak kapal itu berapa tingkat? Kita faham Nabi Nuh buat bahtera, hanyutlah dia dalam banjir berapa ratus hari, kemudian mendarat atas bukit Judi. Yang kita tahu bubur Azura. Bubur Azura ya. Mai 10 Muharram tu lah kata nak buat bubur Azura. Cari kacang kuda, kacang hijau, kacang merah semua yang dia balun. Kak Leha oi, jom kita tadabbur. Nabi Nuh buat kapal atas bukit, umur dekat 1000 tahun. Bayangkan orang tua 1000 tahun umur buat kapal seorang-seorang. Kita umur 90 ni pun jalan tak boleh. Umur 50 pun gaul. Duk lama berhasil. Semayang berdiri sikit lutut. Hak Nabi Nuh 1000 tahun. 1. 2. Dia bawa segala binatang, dia bawa pengikut dia. Maknanya tak boleh campur binatang dengan orang. Satu tingkat untuk perbekalan, satu tingkat untuk binatang, satu tingkat lagi untuk orang. Soalan dia bawa segala binatang. Binatang tu makan apa? Kak Leha oi, binatang tu makan apa? Katalah dia bawa gajah. Gajah sekali makan berapa tan? Rimau sekali telan berapa kilo? Tuan-tuan pernah fikir tak? Itulah nama dia tadabbur. Mereka hanyut 150 hari, mereka minum air apa? Boleh tak saya kata dalam kapal dia ada tangki, dia simpan air? Boleh tak? Tidak, dia nak mandi guna apa? Dia nak minum, kalau tak ada air nak minum apa? Air banjir ada Ustaz. Mangah pi minum air banjir. Kita duduk banjir tak apalah, duduk minum air banjir tu, air bah ada buat air teh buat.
Dia mesti bawa air bersih dia. Dia mesti bawa makanan dia. Dia mesti bawa sayur dia. Binatang rimau tak makan nasi. Dia bawa segala binatang. Maknanya kalau 150 hari dia hanyut terapung, kalau sayur 150 hari, upah hari tahan. Tak lihat nyesal di depan 2 hari habis. Boleh tak saya kata dia ada peti ais frozen? Pak siapa yang geleng kepala? Sebab dalam kepala otak kita, orang zaman dulu bodoh. Kita dah diajar orang zaman dulu bodoh, orang zaman dulu tak pergi sekolah, orang zaman dulu mundur, orang zaman dulu buat rumah dalam batu, dalam gua, orang zaman dulu tak erti apa. Tapi dia lupa Nabi Nuh tu yang kedua selepas Nabi Adam. Berapa ribu tahun dulu boleh buat kapal. Hang tak boleh fikir pula. Macam mana dia potong kapal, macam mana dia potong kayu, mesin lagu mana. Tuan-tuan ingat dia guna kapak ah? Cuba fikir tuan-tuan. Tak payah fikir. Tengok ayat Quran. Dia ada 114 ayat berkenaan dengan orang dulu lagi hebat daripada kita. Tu jawapannya. Allah Ta'ala kata orang dulu lagi kuat daripada kita. Mereka memakmurkan dunia lagi hebat daripada kamu memakmurkan dunia. Buka dalam Quran. Tapi kerana kita dah dipasak pemikiran oleh penjajah, orang dulu mundur, kita tolak Al-Quran, kita tak pakai Quran, kita tak tengok Quran. Akhirnya kapal Nabi Nuh siap. Hujan turun, air daripada bumi keluar. Dengan lajunya naik daripada celah-celah tungku rumah, boleh naik air. Akhirnya Nabi Nuh kata ke anak dia, anak, main naik banjir ni. Anak dia kata apa? Tak apa-apa naik kapal, cek naik bukit. Masa tu ribut, masa tu hujan lebat, masa tu dah mula nak start banjir. Okey, sekarang saya tutup mikrofon. Kita duduk sebaris, kita duduk sebaris. Saya duduk diam-diam, saya duduk diam-diam. Abang oi, mai agak-agak dia dengar. Padahal duduk sebaris, tutup mikrofon. Abang mai sat, pekak dengan orang tua ni. Bayangkan Nabi Nuh tu 1000 tahun. Tuanya dah. Suara dia larat lagu mana? Duduk atas bukit, anak di bawah. Anak main naik. Tak apa-apa oi. Kalau saya kata depa ada walkie-talkie boleh? Tuan-tuan gelak nampak? Pasal apa? Pasal pemikiran kita kata kemajuan hanya di zaman kita. Kita tak kata kemajuan dah ada di zaman dulu-dulu. Maka Nabi Idris sebelum Nabi Nuh, dia dah tahu dah satu hari dunia ni akan hancur teknologi dia. Dunia ni akan hancur teknologi dia, tak dapat nak diselamatkan. Bila datang banjir, datang gempa apa semua, teknologi hancur kerana umat menolak Nabi. Sebelum dunia ni dihancurkan, baik aku simpan dulu teknologi ni. Macam mana nak simpan teknologi supaya tak rosak? Kalau tulis dalam kertas, habis. Kalau tulis dalam pendrive, hanyut. Kalau rakam tak boleh. Kita gunakan kaedah raqim. Kaedah apa? Raqim. Bahasa Melayu rakam lah, raqim. Am hasibata anna ashabal kahfi wal raqim. Nampak? Surah apa tu adik? Ayat 9. Apakah kamu menyangka bahawa kisah Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim itu hebat? Balik buka tafsir. Apa dia Ar-Raqim? Ar-Raqim tu yang duduk ditulis di dinding gua. Adik-adik pergi nanti dah besar, nanti pergi ke Jordan, nampak di dinding gua tu tulisan gambar, itu nama dia apa? Ar-Raqim.
buat elok-elok, tahan gempa, tahan banjir, tutup rapat-rapat. Nanti satu masa orang akan jumpa balik teknologi ni, maka datanglah banjir ke satu dunia ke, teknologi ni tak hilang, akan ada terus, tuan-tuan. Maka orang putih ni, tuan-tuan, mereka kaji Quran, mereka pun tengok Quran. Orang dulu lagi hebat daripada kamu, orang dulu lagi maju daripada kamu, tapi kemajuan mereka pergi ke mana? Di mana negara yang maju tadi? Mereka mula mencari, mereka mula mencari benda-benda yang ada tu. Mereka cari di mana? Pergi ke Mesir, mereka jumpa piramid. Mereka datang tanah Melayu, mereka jumpa piramid. Seluruh piramid, tuan-tuan, ada dalam dunia. Dan mana yang ada, mereka akan pergi jajah. Di Meksiko, di Indonesia, di Mesir, di Yaman. Mereka jajah negara ini, mereka bongkar, dan mereka bawa balik khazanah yang sangat hebat, ilmu yang sangat tinggi. Mereka bawa balik ke Perancis, bawa balik ke England, dinamakan sebagai revolusi industri yang membawa kemajuan dalam dunia. Selepas mereka jumpa yang saya sebutkan tadi, mereka mula bina kapal terbang, mereka mula membina kereta, mereka mula membina teknologi industri, dan mereka jadi negara yang kaya, menguasai dunia sampai sekarang. Bila orang Islam dah boleh masuk dalam gua, boleh masuk dalam piramid, baru mereka suluh. Dalam piramid ada gambar kapal terbang, dalam piramid ada gambar kereta kebal, dalam piramid ada hovercraft, dalam piramid ada kapal angkasa, dalam piramid ada baju angkasawan. Mereka cari kan, baru jumpa selepas orang-orang tadi menjajah beratus-ratus tahun. Dan mereka menimbulkan satu ketakutan pada orang Islam, jangan masuk piramid, sebab di sini ada sumpahan, siapa yang masuk gila dan mati. Pakat tak masuk, tapi mereka bawa masuk, buat balik, buat masuk, buat balik. Tuan-tuan yang saya hormati, kalaulah kita mentadaburkan Al-Quran, tuan-tuan, selesai lama dah kemajuan kita. Kemudian bila negara kita tak maju, kita marahkan Islam, marahkan Allah, padahal Allah dah bagi kitab dah pada kita. Sebab tu adik-adik belajar di sini tahfiz, tadabbur tahfiz, tadabbur Quran. Al-Fatihah, Al-Baqarah. Semalam saya forum perdana pengurusi majlis tu. Terima kasih pada yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Elias, pengurusi Pusat Pendidikan Al-Baqarah. Saya tengok Al-Baqarah tu lembu betina, Al-Barakah jauh tu. Tak pernah faham, tak faham sudah. Okey, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, sampai habis lah. Surah nombor 2 lembu betina. Apa tak ada Muhammad, apa tak ada Nuh, apa tak ada Maryam, apa tak ada Ibrahim. Yang boleh letak selepas nama Al-Fatihah, letaklah surah Muhammad ke, letaklah surah Nuh ke, letaklah surah Ibrahim ke, letaklah surah Maryam ke, surah Luqman ke. Diletaknya surah lembu. Nampak? Kalau kita tadabbur, selesai masalah. Orang Melayu beratus-ratus tahun disebut bodoh macam lembu, bodoh macam lembu, bodoh macam lembu. Akhirnya kita benci dengan lembu. Memang dinamakan surah Al-Baqarah sebab dalam dia ada kisah lembu. Tetapi kau kajilah lembu. Kenapa engkau sebut lembu bodoh, sedangkan dia ada surah lembu betina? Memang dia bodoh, kita tak katalah dia bodoh. Rumput tu hijau, dia makan lah. Kemarau sebulan tak hijau, jadi oren, jadi kuning. Lembu tak nak makan, bukannya susah. Ambil spek mata hijau, boh kat dia, dia makan. Susah apa? Lembu.
Tapi cuba kaji tengok, daripada lembu keluarnya susu. Dalam Al-Quran sebut benda ni. Di antara dia keluar susu, antara tempat kantung ni tengah-tengah dia ada susu. Adik-adik, orang Melayu pula faham, anak kamu kalau bagi minum susu jadi bodoh macam lembu. Ustaz-ustaz pun mengajar macam tu, jangan bagi susu lembu, nanti jadi lembu. Kita tiap-tiap hari makan nasi tak jadi beras pun. Dah lembu keluarkan susu tu terbaik. Sampai bila kita nak kata ciptaan Allah tu jahat? Hei, jangan makan kuning telur, kolesterol. Allah yang buat tu telur tu. Takkan Allah nak bagi pada kita satu makanan halal yang menjahanamkan kita? Allah Ta'ala bagi telur. Orang kata makan kuning telur kolesterol, tak makan. Berapa banyak yang tak mau makan? Makanlah daging lembu ni. Oh, daging merah kolesterol. Akhirnya tak makan daging. Santan, tak makan kan nasi lemak. Oh, kolesterol. Takkan Allah Ta'ala jadikan buah nyuk jahat? Adakah salah makan santan? Tuan-tuan tahu tak, orang putih dia minum santan gitu je, ngak. Mai kat orang Melayu dia kata santan tak elok. Saya buat bubong apa semua guna susu. Ganti dengan susu kan? Oh gitu pula, tak guna saya kolesterol. Belah otak ha? Takkan Allah Ta'ala nak ciptakan kepada kita satu benda yang menjahanamkan kita, melainkan benda tu Allah kata haram. Babi. Ustaz, babi ni pun Allah Ta'ala ciptakan, mesti baik. Tak makanlah Ustaz babi Ustaz. Babi. Dah Allah haramkan makan babi, tak ada faedah pada dia. Tapi kalau Allah Ta'ala tak haramkan benda tu, mesti ada manfaat. Akhirnya orang kita pun tak mau bela lembu. Sebab saya bodoh. Australia bela, New Zealand bela, Belanda bela. Di rumah kita sekarang ada susu Belanda, namanya Dutch Lady. Ada susu daripada Australia, daripada New Zealand, Farm, Nestle, Nespre. Mereka menghasilkan pendapatan $1 trilion Amerika hanya dengan jual susu ya. New Zealand dan Australia lagi banyak lembu pada orang. Tak ada bodoh sama orang Australia. Jadi adik-adik, lepas ni bela lembu. Tapi tak standard, tak jadi ustaz. Kalau main mina anak orang, kerja apa? Saya ustaz, penceramah. Oh elok, saya terima, bagus sangatlah. Cuba main mina anak orang, anak kerja apa? Saya bela lembu pakcik. Bela lembu, nampak tak? Pak saya bela lembu tak boleh pakai tie. Lepas ni pakai kot, pakai tie. Mana mat? Ladang lembu. Adik-adik tahu tak sebiji kereta Mercedes? Baru ni saya tengok satu kawan saya, dia kata Ustaz jom pergi tengok Mercedes. Saya kata tengok boleh ha. Nama pun Mercedes, sedih kan? Harga dia 1.1 juta. 1.1 juta Mercedes. Kusyen kereta tu nak menghasilkan sebuah kereta Mercedes memerlukan 5 ekor lembu kulit dia untuk buat sarung kusyen dia. Bayangkan adik-adik adalah pembekal kereta Mercedes punya sarung kusyen hanya dengan bekal kulit lembu je, jutawan adik-adik. Adik-adik tahu ada orang yang buat korban, setahun dia buat korban, perolehan dia lebih daripada 20 juta. Kerjanya ialah buat korban saja. Jom adik-adik lepas ni bela lembu, membekalkan lembu korban, lembu untuk akikah. Tu belum masuk lagi zat daripada lembu yang jadi ubat.
Yang makcik-makcik pi umrah tu duk cocok meningitis menongong-ngongkol tu. Pi cocok situ, sekali cocok 100 kena 4 juta, 5 juta pi haji, pi Mekah, pi umrah. Berapa bilion hanya buat daripada lembu saja. Ambil dia punya tu, buh dalam badan supaya dia jadi tegak macam lembu. Lembu mana ada batuk, lembu mana ada demam, duk elok tengah jalan. Orang langgar orang tu mati, dia tengok tuan. Banyaknya kalau adik-adik lah duk sekolah ni tadabbur Al-Quran saja. Tadabbur nama surah, adik-adik akan jadi hebat. Lepas ni Ustaz Japri tak payah buka sekolah, buka ladang lembu di Melaka. Jutawan boleh bangunkan orang miskin, boleh membekalkan daging lembu yang boleh tahan setahun 2 tahun. Mana ada daging lembu tahan setahun 2 tahun Ustaz? Buat serunding tahan bertahun, buat daging kering tahan bertahun. Banyaknya tuan-tuan. Belum kita masuk lagi suratul Nahl, surah lebah. Belum kita masuk lagi suratul Hadid, surah besi. Banyaknya tuan-tuan. Saya pergi ke Dubai, saya naik bangunan yang paling tinggi dalam dunia. Saya nyembah dengan Tok Arab. Saya naik yang hak cepat. Kalau naik lama tu beratur kena tempah. Kena tempah pula, beratur panjang pula. Tak bayar, buang masa aku ya. Jumpa dengan pegawai dia, saya nak naik cepat boleh tak? Boleh. 400. Boleh lah, 400 janji aku naik. Naik lift dia tuan-tuan. Lajunya subhanallah. Ada berapa ratus meter dekat 1 kilometer. Dia punya laju tu zap sampai dah. La zam-zam ala kazim sampai dah. Subhanallah. Laju sangat ah. Bila sampai di atas, saya rasa lutut saya ketak. Tingginya makngah 1 kilometer hampir. Kita naik menara KL, kita gayat. Naik menara Al-Ustaz, kita gayat. Naik menara Hak Langkawi menara Maha baru ni saya naik. Gayat dah. Dia cermin. Nak tengok dia, jangan tengok bawah, tengok atas tak apa. Pijak cermin. Kena tarik balik. Yang di Langkawi tu bagus. Lepas-lepas nawak di atas, pegawai dia kata, Ustaz, kita makan di bawah kena bayar ke macam mana? Saya dah makan kat hotel tadi, free Ustaz, termasuk dalam package. Betul, tak apa, saya belum makan, tak kenyang lagi ni. Tuan-tuan, dia bagi free pula nasi lemak, kuih muih, bancuh kopi sendiri. Bagus Langkawi tu, jangan bankrupt sudah. Gayat saya, tapi saya naik tak segayat yang di Dubai. Saya kata dalam hati, kalaulah aku jatuh bangunan ni, bersepai daging, polis ambil plastik hitam putih, seketui daging, tingginya subhanallah. Saya tanya dekat pegawai dia tu, saya duk ikut saya, besi yang buat bangunan ni banyak mana? Saya suka tanya benda hak saya tak tahu. Benda hak dah tahu tanya buat apa? Kita duk tengok orang sebelah basuh motor. Basuh motor lah. Dah tahu tanya apa lagi? Bodoh betul. Pada yang jawab tu pun dah basuh kereta. Tanyalah benda lain hak belum kita tahu. Saya tengok bangunan paling tinggi adalah KLCC situ. Bangga. Saya kata, I'm from here, Malaysia. Oh really? Ya, KLCC ni. Bangga tau. Lepas tu saya tanya dia pula, berapa banyak besi yang buat ni? Dia kata besi yang membuat bangunan tu 10,000 kilometer. Kalau disusun sepanjang sebatang besi tu sepanjang tu, daripada Dubai sampai ke Australia panjang ni.
Bayangkan besi tu boleh membangun bangunan paling tinggi dalam dunia. Ada saya nak heran? Sikit saya tak heran, sebab Allah dah sebut benda tu dalam Quran. Nama dia surah Al-Hadid, surah besi. Kami turunkan besi yang banyak manfaat kepada kamu. Soalan dia, adik-adik kenapa tak menjadi toki besi? Habis sekolah ni besok jadi toki besi. Benda yang tak pernah jatuh harga ialah besi. Benda yang takkan jatuh harga ialah lembu. Dulu korban seekor 1,500, lah seekor 5,000. Dulu besi 1 tan berapa ringgit, sekarang beratus ringgit. Besi. Tapi sayang adik-adik, kita tak minat bela besi, kita tak minat bela lembu, kita minat bela motor. Duk dalam kepala otak lah, aku habis ni aku beli motor lah, LC lah, XYR lah, ES5 lah. Adik-adik beli motor hari ni, jumpa jual minggu depan, harga turun. Tengok GTR, GTR, Lamborghini, beli hari ni 1 juta, jual tahun depan setengah harga. Tapi kalau adik bela lembu, hari ni beli 1,000, tahun depan 2,000. Hari ni beli 4,000, tahun depan 6,000. Dia tak akan jatuh harga. Lepas ni adik-adik tubuhkan geng-geng Faizul, Saipul, Azizul, Aizul, semua Zul semua. Geng bela lembu. Tengok ladang sawit tu tak apa nak berjalan, jumpa toke dia, kami nak buat bela lembu sini. Adik-adik besok geng apa? Geng besi buruk. Beli besi, buat besi, jual kat orang balik. Adik-adik akan jadi kaya. Bila kaya, bayar zakat. Bila bayar zakat, asnaf akan senang. Bila kaya, bangunkan ekonomi umat. Kalau kita kaya ni tuan-tuan, kita tak kutik derma lah. Ni tak mau dia kata, Ustaz, kalau kaya lagi lambat masuk syurga lah tu yang maknah pilih miskin senang masuk syurga. Kok masuk, kok tak masuk neraka duduk penuh kata, celaka kata. Di dunia aku seksa, dalam neraka lagi seksa. Biarlah kita jadi kaya, kita bantu. Nak jadi kaya bagaimana? Quran habaq. Saya hanya bawa 2 surah, surah Baqarah, surah Hadid. Saya tak bawa lagi surah madu. Surah madu, lebah. Allah kata lebah tu ada 3, hak di gunung, hak di bukit, di tanah, yang dibelah. Dalam Quran sebut lama dah, lebah tu boleh dibelah. 3 jenis lebah. Yang di bukit satu, yang di pokok di tanah satu, tebuan tanah lebah, hak tu hak bahaya. Satu lagi lebah yang boleh dibelah. Allah sebut lebah boleh dibelah. Dia adik belah lebah. Kawan saya orang Siam belah lebah dalam kebun longan. Perolehan dia subhanallah. Jadi kalaulah kita nak jadi hebat tuan-tuan, Quran ada. Quran ada. Jangan salahkan Islam kalau kita mundur. Jangan salahkan Allah kalau kita miskin. Asbab untuk awak jadi maju, asbab untuk awak jadi kaya, asbab untuk awak jadi hebat dah ada dalam Quran. Cuma kita perlu gali. Dan itulah gunanya sekolah-sekolah macam kita ni tuan-tuan, untuk melahirkan orang-orang yang cerdas pemikiran dia, yang hebat pemikiran dia. Dan lama-lama kita akan jadi negara yang hebat, bangsa yang hebat. Hebatnya sekolah macam kita ni apa tuan-tuan? Kita tak minta pun peruntukan nak bangun sekolah, nak bangun itu, nak bangun ini, semua kita cari sendiri. Bayangkan, kita tak minta pun dana kerajaan yang besar. Tuan-tuan, sekarang ni saya sedang berada dalam televisyen di rumah tuan-tuan. Cuma tuan-tuan tak nampak tengok saya, pasal tuan-tuan tengok saya live. Saya ni adik-beradik hantu raya.
Dalam TV pun saya ada. Sekarang TV satu. Sekarang pun saya ada dengan tuan-tuan. Mana satu? Hak betul ni hak TV satu ke hak sekolah Ustaz Jeffrey? Yang dulu, yang sekarang ni dalam TV tu rakaman forum perdana. Yang hak sekarang ni live. Kalau tuan-tuan berpeluang menyaksikan forum perdana ulangan besok insya-Allah lepas Jumaat, saya sebut memerintah orang Islam, menjaga orang Islam adalah paling menjimatkan belanja. Nak buat masjid, tanah orang Islam, bukan tanah kerajaan. Nak membina masjid, wakaf orang ramai. Nak membina tanah kubur, orang Islam yang bagi tanah kubur, dia wakaf. Nak buat sekolah, orang Islam guna duit sendiri untuk buat sekolah. Sampai nak bantu fakir miskin, orang Islam bagi dekat orang miskin, nama dia zakat. Hebatnya Islam, tuan-tuan. Tapi kenapa kita jadi macam ni? Menjaga orang Islam adalah paling jimat sekali. Semua dia. Buat masjid pun duit sendiri, buat surau pun duit sendiri, buat sekolah pun duit sendiri, buat universiti pun boleh duit sendiri, buat hospital pun boleh duit sendiri. Sebab tu kita perlu ada satu benda yang boleh menggabungkan supaya Islam jadi kuat. Dan adik-adik, tugas adik-adik lah sebagai pelajar tahfiz, pelajar pelbagai jurusan, kita ambil betul-betul daripada Al-Quran. Adik-adik buka dalam surah Luqman ya. Buka surah Luqman. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidakkah kamu lihat bagaimana kami mudahkan urusan kamu di langit dan urusan kamu di bumi. Adik-adik buka surah tu, ayat tu, adik-adik mula boleh tadabbur. Tidakkah kamu lihat bagaimana aku mudahkan, kami mudahkan urusan kamu di langit dan urusan kamu di bumi. Orang Cina adik, orang Cina adik, dia cipta kereta tak payah pakai minyak, dia guna bateri. Hari ni di rumah makcik-makcik pondok semua ada basikal elektrik mecah. Daripada rumah pondok nak pergi surau ni naik basikal mau pergi masuk dalam masjid. Kenapa orang Islam tak cipta benda tu, sedangkan Allah kata kami yang memudahkan? Hari ni mereka cipta skuter elektrik, basikal elektrik. Saya orang hadiah saya waktu saya sakit kaki hari tu, orang hadiah kat saya basikal elektrik. Tak payah apa pun cah ya. Dia boleh berjalan sejauh 30 km. Daripada Ipoh sampai Kuala Kangsar. Relax. Sampai Kuala Kangsar cah lagi sekali 30 km jalan relax. Yang tuan-tuan duk tengok saya naik motor dalam Facebook saya tu. Makcik-makcik duk race motor dengan saya sekarang. Kenapa kita tak cipta benda tu? Cina yang cipta. Sebab Cina dah lama bergaduh sama-sama mereka. Cina mula membangunkan negara mereka. Kenapa kita tak boleh cipta? Tak dan nak cipta. Sebab sibuk bergaduh pasal bendera. Akhirnya kemajuan yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran dapat kat bangsa lain. Dapat kat bangsa lain, tuan-tuan. Akak-akak pergi supermarket, beli satu benda, letak kat plug. Bila letak tu, keluar ayat Quran. Cuba tengok made in mana? Cina buat. Hak kita duk pasang Quran, pasal kemarin rasa macam ada hantu dalam rumah. Pergi pakai balik bunta cari pelekat. Dia bukan nak baca, dia suruh benda tu baca.
pun bangsa mereka buat tuan-tuan, untuk ayat kita. Tak payah nak guna keset, tak payah nak guna CD, letak saja keluar ayat Quran. Subhanallah, Allah dah kata dah, urusan kamu akan dimudahkan dalam dunia. Adik-adik hanya perlu berfikir. Ni nama dia sofa. Siang sofa, menyala duk tengok TV, malam buka-buka jadi katil, habis tidur tutup-tutup jadi sofa balik. Mereka bukan setakat maju dalam bidang, sampai perabot pun mereka buat. Sebab mereka baca Quran, Allah kata dimudahkan urusan kamu dalam dunia ni. Adik-adik hanya perlu berfikir saja. Jadi adik-adik perempuan, sabar sat dulu. Dengan dia nak nikah lagi awal. Okey. Cuba fikir, apa aku nak buat? Orang kita ni duk pakai tudung 24 jam, tak hangat ke? Adik-adik, tolonglah cipta kain yang tak hangat bila pakai sejuk. Ada rahsia dia. Cuba cipta kain yang tak payah setrika, kibas, elok je lah. Semua tu ada pada kita. Hanya kita perlu berfikir, merancang, dan insya-Allah benda itu terjadi. Mudah-mudahan kita menjadi bangsa yang maju, bangsa yang hebat, yang hari ini diperkenalkan bangsa madani ni. Madani itu makna madan, modern. Madinah, modern. Madani. Tuan-tuan yang saya hormati, mudah-mudahan sekolah kita akan terus berkembang, akan terus dirahmati, diberkati, makin barakah, makin barakah, makin barakah. Mudah-mudahan guru kita dan para asatizah yang lain di sini diberikan kesihatan, bimbingan, hidayah, taufik daripada Allah untuk bimbing kita. Dan ibu bapa, berilah sokongan pada mereka dan anak-anak kita yang belajar di sini. Inilah benteng negara kita. Inilah benteng ummah anak-anak yang belajar di sini. Tapi ustaz, anak saya slow lah ustaz. Dah setahun baru 2 juzuk. Secadang nak tarik dia ustaz, duduk dengan saya habis sekolah biasa. Satu bapa datang jumpa saya. Dia tak boleh pi ustaz. 2 juzuk setahun, lambat ustaz. Itu cadangan abang. Nak balik dia duduk dengan saya lah, sekolah biasa lah, tak boleh dah, kita bidang lain pula. Saya kata silakan ambil lah, saya tak larang. Tapi abang, kalau abang ambil dia bawa balik ke rumah, soalan saya satu je, dia sembahyang subuh ke apa? Jawab tu kan. Dia sembahyang subuh seorang dia ke dia sembahyang subuh jemaah? Dia sembahyang subuh seorang dia. Tu pun kok dia bangkit. Dia sembahyang subuh pukul berapa abang? Tak tahu. Kok dia bangkit? Dia tak bangkit pukul 8. Benak-benak anak kita pun, dia duduk di sini pukul 5.30 dia ada dah dalam surau. 6.30 dia sembahyang subuh berjemaah. Tak pernah miss. Abang tak seronok ke anak kita sembahyang subuh tiap-tiap hari, yang Nabi kata man sallas subha fa huwa fi zimmatillah, siapa yang sembahyang subuh Allah jaga dia. Nabi cakap direct, siapa yang sembahyang subuh dia berada dalam pemeliharaan Allah. Anak akak 2 juzuk setahun biasalah kak Suami akak tu 30 tahun baru 1 surah. Dia 2 setahun baru 3 juzuk, 2 juzuk biasa. Saya waktu saya hafal Quran dulu tuan-tuan, saya boleh tamat 30 juzuk 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Tu pun saya lambat tang surah di atas. Sebab saya tak hafal masa tu Al-Mulk, tak hafal Waqiah, tak hafal Yasin. Kawan saya tu almarhum Ustaz Saleh, dia potong saya. Sebab saya dia hafal benda-benda tu di sekolah dia. Saya tak ada nak hafal di sekolah agama. Depa dah hafal di sekolah agama, main naik di atas ni dia potong saya laju, dia habis tu.
2 tahun setengah tuan-tuan, 3 tahun lah habis. Alhamdulillah, maghrib berjamaah, isyak berjamaah, subuh berjamaah. Supaya Allah pelihara. Kalau abang nak, ambil lah. Saya pun tak nak bela anak abang. Tapi sekurang-kurangnya abang, bila dia sembahyang subuh berjemaah, dia dalam jagaan Allah. Wallahu a'lam. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.